Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Ketua Central Bank datang. Okey. Untuk berbincang pasal ekonomi masing-masing. Itu dia. Ini adalah ada orang tanya, ini apa benda? Ini adalah market 24 hours clock. Kita nak tengok session ini kalau siapa yang baru, yang masih berjinak-jinak lagi dalam trading, kalau boleh, kalau nak improve daripada segi timing, kita gunakan ini. Bermaksud apa? Contoh kalau kita ada jumpa setup yang kena. Pada waktu ni kita nampak London, Zurich dan Frankfurt, Euro, CHF dengan GBP yang aktif pada ketika ni. Okey. So kita boleh cari peluang untuk carilah pair kalau jumpa setup di pair yang ada GBP, Euro dan CHF, kita boleh masuk. Okey. Yang itu dia. Ini adalah lebih kurang kepada timing. Supaya kita tak floating lama ataupun kita dapat jawapan cepat daripada segi apa orang kata masa. Maksudnya kita entry dapat jawapan tepat, cepat. Okey ini jam lah. Okey, hari ini kita punya tajuk adalah corak penyambungan utama. Ini lebih kurang main pattern lah. Siapa trade, siapa kat sini trade menggunakan pattern. Contoh macam flag ke, pennant, head and shoulder, double top. Siapa yang trade menggunakan pattern? Siapa? Ada? T tak guna pattern dia. Okey. Ada juga dulu rajin lah menghafal. Waalaikumsalam Azlan. Okey, kalau dulu rajin lah menghafal bentuk, ni pennant. Okey, ni double top. Okey. Kalau gitu kita tahu dia tak apa, tapi saya tak pakai pun yang ini. Tak pakai untuk apa orang kata technical analysis. Saya punya technical analysis pun tak menggunakan pattern. Okey, lebih kepada biasa dia market type, support and resistance. Okey. Kalau sistem lain ada menggunakan few indicators. Head and shoulder bila market ranging. Bukan T. Kalau head and shoulder tu lebih kepada reversal punya pattern. Dia kedudukannya mesti ketika market tengah trending. Okey? Dapat itu ketika market trending, dia sesuai digunakan. Kalau market tengah ranging, tak jadi makna apa-apa. Okey, salah satu syarat wajib dia adalah market tengah trending. Itu dia. Jom kita lihat kepada hari ini punya pasaran. Okey. Asal keluar yang ni. Okey, ni. Kita nampak okey pada waktu pagi tadi. Pada waktu pagi tadi kita nampak kekuatan USD. Tetapi bila masuk waktu Euro, kita nampak USD dah mula melemah. Kita nampak pada waktu Asia tadi, sehingga jam 3 petang, 4 petang tadi, USD yang dominan, yang paling kuat, paling strong. Tetapi pada waktu Euro open tadi, Euro start, waktu Euro, kita nampak kelemahan USD start melemah. Kalau tak tadi nombor 1 pagi-pagi tadi. Okey. Pada ketika ni, siapa yang paling kuat adalah GBP dan CHF dan USD. USD dah start melemah. I floating 1 month, gold close Friday. Sekarang tak ada position, tunggu gold U-turn. Okay, risk reward tinggi, plan hold till 1290. Okay, Terence. Tu apa nak buy gold pula ke? Nak buy gold. Tunggu cukup lah dia punya apa orang kata market structure dia. Kalau dah tunjuk nak menaik, boleh lah kita nak layan. Kalau sekarang kita nampak masih dalam trending downtrend lagi. So memang agak berisiko juga untuk kita masuk sebab belum ada confirmation daripada segi market type. Okay, Terence. Candle reversal dah keluar benda semua. Cuma market type, market structure tak menunjukkan dah cantik untuk kita long. Kalau pada saya tak ambil lagi peluang, tak masuk lagi untuk long gold. Okay.
Dan New Zealand. New Zealand, Euro, AUD. Ini merupakan antara currency yang terlemah pada apa orang kata pada hari ini. Bila kita lihat pada hari Jumaat lepas, New Zealand antara yang terkuat. Okey. Sekarang dia dah follow arah balik. Cantik kan ni? Siapa yang ada short New Zealand, Euro, AUD, mesti tengah bergembira. Saya tengah menunggu Eurocat saya tunggu Eurocat. Kemungkinan pada waktu Kanada nanti lah kot. Kalau ada breakout, baru cari peluang. Sekarang hanya marking ni dulu. Tunggu dia lepas ke tak untuk Kanada Eurocat. Okey. Saya dah sell. Wah, ni laju sangat. Okey, saya belum lagi. Baru tengah tunggu dia breakout. Okey, New Zealand, AUD dan Euro tu merupakan yang terlemah pada hari ni. Dia kontra habis lah. Pada hari Jumaat hari tu, New Zealand AUD paling kukuh. Dia paling gangster. Sekarang dia paling lemah. Okay, New Zealand memang saya tak favor langsung untuk long dia. Kalau boleh saya memang akan cari peluang untuk short sahaja untuk New Zealand. Okay, New Zealand tu memang saya cari peluang untuk sell. Tapi tunggulah price action dan padankan dengan pair yang currency yang kuat. Okay, guna ni lah. Apa yang saya buat adalah padankan. Mana yang kena dengan technical, kena dengan market type, padankan. Contoh, USD, AUD. Tu cantik. Euro, USD. NZD, USD. Chef, saya tak pasti kalau tu tak tengok pula. Dia punya kebanyakan untuk ni. Apa tu orang kata? Chef punya currency. Jom kita lihat sekejap. Sebab saya tak ada. Ni USD Chef tengah dalam keadaan sideways. Dan Cat Chef, ni pada hari Khamis hari tu, saya cari peluang untuk long dia. Dah kena. Dan Chef rasanya macam lemah. Kebanyakan dia punya pair. Currency yang dipadankan dengan Chef kebanyakannya lemah. Okey saya tak perasan yang lain. GBP Chef lah kot. Kita tengok dulu apa cerita dia. Kalau masih downtrend, cantik. Downtrend. Okay. So kita boleh cari peluang waktu di resistant. Chef pun sebenarnya dia kalau daripada segi sentimen, betul. Sentimen dia pun, fundamental dia pun tak berapa cantik sebab ada hari tu dia memberitahu kalau currency dia terlalu kuat, dia orang punya central bank tak teragak-agak untuk intervene. Okey untuk masuk market. Itu yang kita takut sikit untuk hold Chef. Tetapi kita tengok Euro Chef, kalau Euro Chef terlalu turun, terlalu jatuh, itu kita mungkin kena hati-hati sikit untuk long Chef. Okey Chef menarik juga. Boleh dimasukkan tapi padankan dengan yang apa orang kata yang lemah. Saya pun favor juga dekat Chef tetapi kena padankan yang betul-betul lah. Dia dalam keadaan yang tengah-tengah. Ikut keadaan. Okey ini pada hari inilah. JPY di tengah-tengah. Kanada di tengah-tengah. Okey. Eurocat tunggu apa tadi? Eurocat saya cari peluang untuk short ketika mana Eurocat ni kot. Ni. Eurocat kalau dia lepas ni baru saya cari peluang untuk short. Okey. Pada waktu ni ada dua option, sama ada tunggu di kawasan resistant ataupun tunggu dia breakout atau dia buat rejection lah di kawasan atas ni. Ataupun dia buat breakout di bawah. Iman. Hafiz ni iman nak tekan short sekarang ke? Try buat planning dahulu. Saya punya plan kalau untuk execute, tunggu dia buat ada price action dekat atas ni ataupun dia breakout bawah ni. Okay? Jom. Forex Factory. Apa cerita dia? Pada hari ini kita tak nampak apa-apa yang dahsyat. Pada hari esok,
Kalau kita tengok daripada segi cerita yang tak ada dalam Forex Factory, dalam Economic Calendar, kita nampak wakil China nak berjumpa dengan wakil US membuat rundingan trade balance diorang. Antara apa ni? Bukan trade balance. Diorang punya import export dia, tarif. Okey. Tu kita akan nampak pada hari esok. Dan sehingga ke hujung bulan ni. Itu cerita dia. Dan market mengharapkan ketegangan reda lah. Maksudnya tak terlalu tegang antara US dan China ni. First round. Betul First round. First round pasal bulan hari Selasa ni. Esok. Ni first round. Sehinggalah ke akhir bulan ni. Kita nampak diorang try apa dia kata bernego. Okey. RBA esok ada dia punya government berucap dan monetary policy minute meeting. Dijangka tak ada apa-apa efek lah. Sama dia dengan statement hari tu. Okey. Lepas tu hari Rabu ada retail sale untuk quarterly data. Pada malam tu kita ada lebih kurang dalam pukul 11 berapa minit, 6 minit, 7 minit, kita ada GDT price index auction untuk GDT untuk currency New Zealand. Okey lepas tu ada core retail sale pada hari Rabu. Itu merupakan antara data yang nak dilihat oleh diorang punya central bank. Diorang nak lihat adakah semakin bagus ke tak, sebab CPI data hari tu bagus. Kalau ini bagus juga, ke probability untuk menaikkan rate dia semakin tinggilah. Pada minggu lepas naik 10% untuk kenaikan rate pada bulan September ni. Kalau tu memang cantik. Kalau contohnya dia mengukuh, kita boleh cek peluang untuk long Kanada. Okey? Pada pagi Khamis, ini waktu raya Korban. Ini siapa yang dah terkorban. Pada pukul 2, kita ada FOMC minute meeting. Okey, kita nak tengok sama tak dengan statement dia. Kalau contohnya semakin bagus, kita nampak kekuatan pada USD. Kalau tak bagus, kita nampak kelemahan untuk USD. Tapi dia tak berapa banyak impact sebab dia bukannya ada apa orang kata announcement ke apa ke, tak ada. Tak ada apa orang kata press conference. Dia just minute meeting. Apa yang statement hari tu keluar, dia keluarkan dia punya minute meeting. Okey. Ni ada Euro punya PMI pada hari Khamis. Banyak data-data PMI pada hari Khamis rilis untuk apa dia kata? Untuk Euro punya zone, Eurozone Okey, dan hari Jumaat kita ready untuk Jackson Hole. Apa benda Jackson Hole, kita tekan di sini. Okey, dekat folder ni. Apa benda Jackson Hole tu? Okey, dan pada penghujung Jumaat, pada pukul 10 malam, kita ada Fed punya apa ni, Jerome Powell berucap hati-hati pada pukul 10 malam. Kalau boleh dah tak ada position lah pada pukul 10 malam tu kemungkinan market akan berayun lah. Very volatile pada ketika tu. Okey. Dah cukup untuk sesi bunga-bunga hari Jumaat. Hari Jumaat pukul 10 malam. Hati-hati. Tengok kita nampak pada hari Ahad pun si Polos berucap macam mana kita nak close position. Diharap jangan ada hold position pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu clear position semua. Okey? Dapat Okey, cantik. Jom kita masuk kita punya pattern. Sebab nanti kita boleh share sebab ada orang tanya macam mana nak main Renko. Dah steam dengan Renko pula. Okey, tak apa, nanti saya share kalau sempat kita habiskan kita punya topik ni laju-laju. Dapat entry semula. Next week kita masuk balik. Market ada lagi jangan takut. Okey, jom kita bergembira.
Okey, sebelum tu saya baca dahulu disclaimer risiko pelaburan dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey, nak tanya sikit. Siapa ada join webinar kita special pada semalam? Pada hari semalam? Ada yang join? Wah, apa benda kena spam ni? Okey. Ada yang join? Okey. Semalam cerita lebih kurang pada teknik itu cerita teknik ah. Siapa yang tak ada teknik lagi bolehlah bergembira kat situ. Okey. Tak sempat join. Kalau siapa-siapa yang nak lagi webinar untuk teknik tu untuk di-revise balik, try inform dekat account manager, request lagi. Okey. Ada level 1, 2, 3, 99. Itulah. Siapa yang rasa nak bergembira lagi dengan guna technical tu, boleh request dengan account manager. Nanti dia boleh buat special webinar lagi. Sebab kalau kita punya webinar biasa-biasa, tak apa orang kata, tak sempat untuk cerita semua tu. Kat YouTube. Ada. Try lah. Ada orang rekod semalam. Ni kalau sejam ni tak sempat kita sekali imbas. Tapi lagi seronok waktu market open lah. Waktu market open sebab kita boleh tengok apa current market sekarang. Okay. Macam webinar ni kita seronok lah sikit sebab saya boleh jeling-jeling market. Market tengah bergerak kan. Macam semalam tak bergembira pula sebab market dah off. Okay, request untuk market open pun cantik juga. Kita boleh tengok-tengok kalau ada. Okay, jom. Ini siri webinar kita yang kita dah lalui. Part technical. Market type, trend line dan reversal. Reversal kita dah cover. Hari ni continuation pattern dan Abrahami swing indicator. Tu pada hari Khamis yang lepas. Okey, ingat selalu saya tekankan tips utama untuk technical analisis. Benda paling basic, pastikan kita faham tentang market type, market structure. Follow market structure. Try try letakkan satu rule dalam kita punya technical analysis. Ada part untuk kita lihat setup. Antara setup buy ataupun sell ketika market sama ada tengah uptrend ataupun downtrend. Okey Syakir? Jangan buat benda-benda yang apa orang kata yang berisiko tinggi. Untuk risiko yang rendah, follow market type, follow market structure. Okey, ketika uptrend kita cari peluang untuk buy sahaja. Luar tabi'i. LGBT. Okey, untuk market tengah downtrend, kita cari peluang untuk short sahaja. Ketika siapa yang steam sangat, tak sabar nak cari pucuk akar, buat ketika market tengah sideways. Syakir. Syakir dah masuk, bagus. Okey Syakir, jangan buat benda-benda luar tabi'i lagi Syakir. Kat atas, nak cari peluang untuk sell ketika market tengah buat sideways. Okey, ketika dekat bawah, buy. Ketika market tengah sideways, itu sahaja. Ketika market tengah ranging. Goal macam mana? Goal kalau daripada segi market structure saya lihat masih downtrend. Okey. So iman ni walaupun setipis kulit bawang tapi saya takut lagi nak tekan buy untuk goal. Okey. Jangan buat benda-benda kurafat lagi. Kita tak nak buy terpulang. Tapi kita try cari yang risiko rendah. Okey? Jangan buat benda-benda yang berisiko tinggi. Saya dah tekan buy. Jangan baca tarkin kalau akaun ada apa-apa yang berlaku, Azlan. Tapi sekarang tengah naik, tengah bergembira, tak apa. Tapi saya tetap akan cari peluang untuk short. Selagi market downtrend, tukar market structure naik, baru boleh kita tekan buy. Tu saya lah. Letak disiplin, letak rule dalam kita punya trading. Okay, trade kita punya sistem sendiri.
GJ kenapa naik? Ni Iman ni mesti tengah sell GJ ni. Tak ya Syakir. Mesti tengah sell GJ. GJ naik, pasaran kembali positif. Okey Syakir. Cerita lira apa ni, cerita Turki dah reda. Lepas tu si China nak diplomatik dengan US. So pasaran reda. Tak tegang. Cuma ada ketegangan sedikit di euro. Okey? Di euro. Itu sahaja. Kalau nak cerita market daripada minggu lepas memang rancak lah. Tapi dah reda sikit. Okey? Tapi kita lihatlah apa hasil dia. Sampai ujung bulan ni kita dapat jawapan untuk trade war. Okey? Turki dah reda. Kita tunggu euro. Euro punya cerita Itali tu. Okey faham jom. Okey, corak harga. Apa benda corak harga ni? Kita ada dua corak. Pertama adalah corak pertukaran, apa ni, reversal, dan kedua adalah corak penyambungan, continuation. Okey. Untuk reversal menunjukkan perubahan penting dalam trend. Trend tengah naik, dia nak turun. Okey. Corak penyambungan pula, trend tengah naik, dia break kejap. Okey, lepas tu dia sambung balik. Sambung balik naik. Okey, itu continuation. Okey, ni corak penyambungan. Dia tengah naik, dia berhenti kejap, keluarkan corak, lepas tu dia naik sambung. Okey, faham? Rally base rally, drop base drop. Boleh diisytiharkan macam itu. Okey, corak penyambungan. Menunjukkan tindakan harga mendatar pada carta hanyalah pause ataupun dia berhenti seketika untuk pasaran semasa. Dia keluar corak, dia breakout, dia follow balik arah. Okey itu yang kita kena tahu. Yang itulah kita nak study. Account manager tak reply lagi untuk Avrami swing indicator. Nazib. Okey, Nazib. Sebenarnya account manager yang saya tahulah. Diorang ada kadang-kadang dia datang office, kadang-kadang dia buat kerja daripada rumah. Okey, kalau dulu kita ada Roy. So apa-apa hal saya boleh contact Roy untuk follow up. Tapi sekarang Roy dah tak ada. Saya tak tahu nak contact siapa. Terakhirlah dekat support tu. Kena tunggu dengan iman tinggi. Okey. Try contact kat support tu, suruh account manager contact. Sebab dah hari Rabu dah cuti dia orang. Okey Nazib, try slot talk dengan dia orang. Macam mana nak suruh dapatkan tu. Zulhelmi pun sama juga. Boleh try contact dia. Account manager tengah kerja lembu. Okey, Zulhelmi, try contact Zulhelmi. Kalau contohnya account manager tak follow up, try follow up dengan Zulhelmi lah. Sebab bawah Roy dulu, Zulhelmi, Azizi, tu try contact. Okey? Okey, jom kita sambung. Okey, volume memberikan petunjuk kepada penyambungan trend melalui jumlah volume yang lebih tinggi ketika pergerakan menaik. Ni maksudnya volume lah. Kalau kita nampak trend makin naik, volume pun makin naik. Okey, kita nampak ada continuation trend berlangsung. Okey? Kita nampak kat situ. Kalau contohnya market naik tapi volume kita tengok makin rendah. Kita nampak okey, kemungkinan akan berlaku reversal. Okey? Ni corak pertama. Siapa pernah trade main guna segitiga ni? Dia main lukis-lukis, keluarlah bentuk segitiga. Okey, keluar bentuk segitiga kat sini. Kat mana tengok volume? Kalau tengok volume, saya pernah tanya ni, Syakir pernah tanya dengan Zuli. Dekat MT4 punya volume boleh pakai ke tak? Tapi dia cakap itu tak cantik sebab itu bukannya betul-betulnya apa dia kata volume tu, sebab itu volume yang dah exercise. Kita nak betul-betul volume macam apa dia kata order book. Yang Zuli cakap order book. Tu kalau kita tahu tu cantik kalau kita tahu volume yang dah exercise tu tak tahu macam mana. Sekarang ni cerita volume berdasarkan order book tu lah. Dan kita punya MT4 tak banyak. Rasa tak ada yang memberi volume yang betul. Oranda pun, Oranda boleh. Itu broker dia. Boleh. Okey, tu ada dia punya volume dia. Okey. Guna tu.
Oh, tersebut nama broker lain ke kat sini? Wih, berdosa. Ada pergi sebut nama broker lain. Okey. Okey, kita sambung ni. Terlepas pula. Ni nampak dia punya pattern keluar segitiga. Keluar segitiga, okey, kita tinggal tunggu breakout. Macam mana tunggu breakout? Gitu. Price dia buat tengah bergembira ni, buat segitiga. Okey. Keluar breakout. Breakout dia, okey. Kita dah tahu. Triangle tu dah breakout. So, bermaksud dia teruskan perjalanan. Okey, faham ukur dia macam mana? Rasanya sikit lagi ada dia punya ukuran. Sekejap nanti kita teruskan. Macam ni lah. Kita lukiskan keluar segitiga. Dan apa? Kita tengok, okey dia breakout ke atas, kita buy selepas dia breakout. Okey, faham jarak dia pula adalah tengok yang base dia punya paling besar, jarak paling besar ni. Kita tarik. Okey, dan kita copy daripada tempat breakout sampai ke situ. Okey so jarak dia mesti sama. Itu minimum target. Okey Syakir? Tu minimum target. Daripada sini ke atas sama jarak daripada sini ke atas. So price dah sampai. Dia sama jarak lah. Okey. Oh, slide ni nak dapat kat mana? Nanti saya akan share kat dalam Telegram. Siapa belum masuk dalam grup Telegram lagi? Siapa yang tak masuk lagi dalam grup Telegram, boleh Roger. Nanti saya akan bagi link. Siapa yang tak masuk lagi? Semua dah masuk kan? CTFX Market Discussion. Okay? Dalam grup tu. JJ macam dah break segitiga kat H4. Nanti kita tengok contoh. Betul ke tak? Okay Syakir? Okay. Ni teknik ukuran. Kita ambil paling besar, kita ukur jarak dia. Itu minimum target. Okay, faham tu segitiga. Yang ini bentuk segitiga juga, tapi yang atas dia mendatar. Ni segitiga menaik bentuk dipanggil. Sama juga tunggu breakout. Lepas breakout barulah kita bergembira entry. Jarak dia pun sama. Yang ini adalah minimum punya target. Kalau 100 pip sini, jarak daripada breakout sini 100 pip juga. Okey, yang ini untuk menurun. Okey. Okey, faktor masa. Untuk corak-corak pertengahan di mana ia biasanya mengambil masa lebih dari sebulan untuk terbentuk tetapi tidak melebihi dari 3 bulan. Ini kalau gunakan daily time frame. Itu yang dia sebut kebanyakan dia short term dia punya tu tak lama. Tak lama selama reversal punya pattern. Untuk continuation punya pattern dia sekejap saja. Okey, faham segitiga yang terbentuk kurang daripada sebulan adalah corak yang berbeza. Contohnya pennant. Apa benda pennant tu? Jom kita go through. Okey. Ni dia. Ni corak penyambungan yang pertama, kita nak masuk wedges punya corak Betul tak? Betul. Wedge. Okey, bentuk dia macam mana? Macam ni price tengah naik. Okey, kita nampak dia macam apa orang kata buat segitiga downtrend macam ni. Okey, buat segitiga tapi ke bawah. Dua-dua line dia ke bawah. Ni kita panggil sebagai bentuk wedge bullish. Okey, yang ini pula sebagai wedge bearish. Okey Syakir? Dapat? Itu dia. Tunggu je breakout, kita masuk entry juga. Ni tunggu breakout, kita masuk entry. Tu cheesy wedges. Aduh, lapar pula. Sedap tu. Okey Syakir. Okey, jom. Samalah bentuk tu. Dia punya bentuk dengan wedges tu. Okey, chart pattern. Betul. Betul Nazib. Ni bermain dengan chart pattern. Siapa trade chart pattern, mesti dia dah mahir benda-benda ni. Okey, faham Okey. Jom. Kita teruskan perjalanan. Kita tengok corak dia yang next. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Syakir cakap GJ. Dia dah PM tepi pula. Okey, GJ H4 dia kata. Betul ke? Ini dah bukannya ini bukannya continuation. Syakir. Okey, kita nak ni keluar draw dia punya apa orang kata triangle.
Tapi kedudukan dia tak cantik. Kalau dia breakout ke bawah, okey kita cakap dia continuation. Kalau dia naik ke atas, dah tak jadi continuation. Okey? Dia mesti kena dengan dia punya syarat-syarat utama. Okey Faham? Itu dia. Mesti kena dengan syarat-syarat utama. Syarat dia adalah mesti dalam perjalanan. Dia break, ni kita tunggu dia break ke bawah. Kalau dia dah break ke atas, itu bermaksud dah reversal, dah bertukar trend. Tapi adakah bertukar trend? Kita trend bertukar mesti macam mana? Mesti keluar yang zigzag-zigzag tu, keluar lower high, lower low, ataupun higher high, higher low. Okay? Itu dia. Pastikan kita tunggu structure dahulu. Structure dah follow, dah cantik, baru kita masuk. Okay, faham Itu dia. Tunggu structure. Structure apa? Structure yang ini. Okay. Yang ni. Keluar structure dah nak naik ke atas, baru kita boleh cari peluang untuk buy. Selagi dia tak tunjukkan structure ke atas tu, kita buat apa? Kita wayang sahaja. Okay. Gold pun tak ada. Okay. Kalau dia buat structure, dah naik uptrend, barulah kita boleh masuk untuk buy. Okay, faham tunggu betul-betul cukup syarat lah. Di setup time frame kita tunggu cukup syarat. Cukup syarat, baru kita bergembira. Okay? Jangan bergembira awal. Takut berduka nanti. Ini keluar pattern apa ni? Pin bar, lepas tu dah lepas dah cukup lah syarat price action. Tetapi berdasarkan candle reversal. Candle reversal lah. Tetapi saya hanya anggap ini sebagai retracement. Bukan pertukaran trend. Kalau dia nak bertukar trend, macam mana? Saya anggap dia naik ke atas sini. Okey. Dia gagal break ke bawah sini. Dan next adalah dia breakout ke atas. Okey. Bila dia breakout ke atas, ke situ barulah saya cari peluang untuk buy. Okey. Selagi dia tak keluar benda Allah ni, market structure tak bertukar, selagi tu saya cari peluang untuk short sahaja untuk gold Okey, faham? Okey jom sambung main lukis-lukis. Okey. Ini dia. Ini orang panggil apa? Flag. Macam bentuk bendera. Ni dah nak merdeka ni. Okey. Dia mesti ada tiang bendera. Tengah dia sideways, dia breakout. Dia breakout, lepas tu dia keluar sideways balik. Dia sideways, lepas tu sideways dia cantik je. Bentuk macam apa tu? Rectangle, tapi bentuk bendera lah. Bentuk bendera, flag. Bentuk bendera. Tapi mesti ada ni, tiang bendera ni. Ada price pergi sehala. Okey, faham flagpole orang panggil. Ini kalau pennant pula. Ada flagpole, keluar triangle. Ni bentuk pennant ni. Okey. Mesti ada flagpole. Lepas tu kita tunggu dia breakout sahaja. Breakout kita masuk balik market. Okey. Faham flag dan pennant mewakili perhentian sebentar dalam pergerakan dinamik pasaran. Keduanya didahului dengan pergerakan hampir lurus disebut sebagai flagpole. Dia wajib ada flagpole. Okey, harga kemudian berhenti seketika untuk berapa candle dengan volume yang sangat kecil. Pergerakan seterusnya dengan letusan. Ayat dia. Letusan volume. Maksudnya volume dia meningkat naik. Volume dia tinggi, dia breakout lagi. Tu kita layan breakout saja. Okey. Ni nak cerita. Dulu masa muda-muda, duduklah gembira trade berdasarkan contrarian. Okey. Contrarian. Tahu contrarian? Pucuk akar. Tak sabar bila cari trade, mesti nak cari pucuk akar. Tak dapat pucuk akar macam tak sah hidup. Ingatkan pucuk akar itulah yang memberikan banyak keuntungan. Tetapi rupanya adalah breakout. Selepas Zuli dah sekolah kan, dia sempat sekolahkan kejap. Dia kata try breakout. Dia kata seronok. Tapi yang tak best dia adalah apa? Nak SS dekat Facebook tu tak best. Okay. Ada sell dekat batang. Mana menarik kan? Kita nak sell mesti kat pucuk paling atas. Okay. Faham? Tu yang ramai suka cari pucuk akar tu. Nak SS dekat Facebook, gembira.
mesti akan orang ada tanya, PM tepi. Nak belajar PM. Selalu nampak. Okey, itu yang biasalah contrarian. Ingat dulu itulah yang paling bergembira. Tapi sebenarnya try lah. Try cari breakout. Senang kerja. Okey. Senang kerja. Tunggu kalau nak cari pucuk akar, gunakan price action. Itu lagi banyak membantu. Siapa yang betul-betul dah tak tahan, tunggu price action. Di kawasan resistant, kawasan-kawasan yang logik ah. Jangan tengah-tengah terapung kat udara kita duduk sell. Okey? Keluar price action dekat kawasan yang signifikan. Tu baru kita masuk. Okey Jom sambung. Kejap tengok contoh. Penat tadi lukis contoh. Ni tadi saya ada carikan 2 contoh. Sekejap bukannya ni. 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 Ni ni bentuk contoh macam flag. Tengok dia batang sebatang. Okey. Keluar sebatang. Lepas tu dia tergedik-gedik kejap. Lepas tu lepas breakout, kita masuk balik market. Okey. Dia sideway macam ini menaik. Lepas tu breakout kita masuk market. Ingat rule kita sama juga, rule dia adalah nak sell mesti di apa? Siapa boleh jawab? Sell mesti di bear candle. Okey. Markingkan the lowest bear candle. Macam mana? Ni breakout, kita markingkan bear candle dia. Okey. Kalau tu kita tak anggap breakout lagi kita nak betul-betul breakout yang cantik. Asal tak boleh. Kita ambil yang bawah dia. Okey, yang bawah dia. Yang sini, candle sebelah dia. Okey. Cukup yang tu, lepas je price breakout dia, spread lepas je, kita masuk sell. Okey, sama. Ni pun macam lah. Lukis. Tapi ini bukan kita panggil sebagai flag ke. Ni mungkin sebagai pennant. Okey ni sebagai triangle. Okey. Sebagai triangle. Price breakout. Mungkin. Ini pennant ke wedges? Lebih kurang gitulah. Tengok pennant ke wedges. Ni ada macam flagpole. Ni pennant lah kot. Okey. Dah break. Belum. Candle belum close. Okey. Kau sabar. Okey Syakir. Bersabar. Iman kena tinggi. Okay. Tunggu dia close. Kita boleh ambil decision. USD JPY. Trend apa? Sekejap Mana nak conteng? Okay, kejap UJ. UJ dekat market setup, apa benda dia punya tu? Okay. Okay dia boleh jawab. Okay, tengah downtrend juga sebab dah bertukar trend. Ingat, yang B2 dah break. Dia dah menunjukkan pertukaran trend. Terpulang siapa? Wah, Syakir. Kenapa zigzag saya di chart pendek je? Okey, yang ni. Siapa-siapa nak tiru saya punya bentuk macam ni, bagi dekat indikator. Okey, Rustinah. Bagi dekat indikator, Abraham's swing, edit. Dekat bar to block ni, letak 75 kan sebelum ni kan. Tukar kepada 1,000 ke 10,000 ke. Nanti sampai belakang dia lukiskan. Okey. Rustinah, siapa-siapa yang dah ada Abraham's indicator, okay, boleh gunakan. Tu adjust. Kat sini boleh adjust kat sini. Adjust lah berapa ribu nak. Berapa bar. Nak kira. Kalau tak 75 yang standardnya. Try adjust. Adjust lah sendiri. Okay, tunggu. Ni dah cantik. Kejap. Tak ada candle close lagi. Yang ini bukan candle close. Okay. Yang ini open. Ni baru semalam baru satu. Tunggu lagi sebatang lagi candle. Kalau tu esok baru dia confirm untuk untuk apa orang kata? Untuk sell, untuk short. Okay, nak short cantik, tunggu dia ni close bawah ni. Lagi sebiji candle. Nak kena T3 keluar ke? T3? T3 kat sini. Siapa ni? Nazib? Bukan. Ini kemungkinan akan jadi B1 nanti ni. T1 nanti akan keluar kat sini. Kita tunggu dia.
Okay, sebab ini kalau ikut dia calculation dia belum muncul lagi. B1 ni belum confirm. Kemungkinan dia boleh pergi bawah lagi. Okay Yang itu untuk USD JPY lah. Kalau ikut dia punya setup time frame, macam dah keluar logo dah keluar logo downtrend. Yang ini kita tunggu je lah. Kalau siapa-siapa yang nak entry berdasarkan apa orang kata pendant Syakir dah bergembira. Tunggu candle close, markingkan. Okay. Lepas tu cari peluang. Tunggu price action. Tahu kat mana nak letak stop loss. Okay, letak stop loss kat mana? Atas sini. Baik faham stop loss atas sini. Letaklah atas tu stop loss. Ni kalau dia breakout. Okay tu flag dan ni pendant. Bagus bagi contoh dua-dua kat sini. Ni AUD CAD tadi buat contoh. Ni wedges. Price turun. Keluar bentuk ni. Wedges ni. Okay, dia breakout. Lepas tu dia terus sambung balik perjalanan. Okay, dapat inilah bentuk-bentuk dia. Tunggu breakout juga. Markingkan di lower. Ini memang dia floating. Insaf floating dia. Okay, faham? Untuk wedges dapat Okay, cantik. Jom kita tengok apa benda lagi ada. Corak segi empat tepat. Kalau kita nampak dia lebih kurang macam tengah sideways, lepas tu dia breakout balik. Price naik. Dia keluar corak segi empat tepat. Atas sama, bawah sama. Breakout, kita follow arah. Itu sahaja. Ni pun sama. Tengah turun. Sideways. Lepas tu dia breakout. Ingat rule kita. Sell mesti di bear candle. Buy mesti di bull candle. Okay? Faham? Yang tu. Siapa ada soalan? Ada soalan ke? Okay. Bagus. Habis. Kita ada masa. Wah, pertama kali habis 20 minit. Ada 20 minit lebih. Okay, ada soalan? Untuk kita punya sesi, sebelum saya nak share apa benda yang ada ramai orang minta untuk ringko. Okay, nak guna time frame mana? Time frame yang saya gunakan adalah di H1. Gunakan di entry time frame untuk corak penyambungan ni. Gunakan di entry time frame. Okay, Syakir? Nak guna di mana-mana time frame terpulang, tak kisah. Tapi gunakanlah di entry time frame. Sebab kita melihat market structure pun berdasarkan market type kan. Macam apa orang kata Dow Theory punya formation. Okay. Tapi untuk entry berdasarkan pendant ni ataupun triangle ataupun corak-corak ni, kita gunakan di entry time frame. Guna M49. Yang sesuai untuk scalper time frame. Untuk scalper lower daripada M1 dia pergi. Kalau saya punya nasihat dah biasa dekat H1, boleh turun ke M30 ataupun M15. H1 tu dah paling apa dia kata just nice H1 tu. Okay, saya pun trade day trade di H1. Okay. Syakir trade M1 lah. Try gunakan di M15 atau M30. Kalau kita dah biasa. Kena praktis untuk melihat price action. Tunggu di kawasan-kawasan tertentu. Okay. Gunakan price action di time frame yang lebih kecil. Saya pun sampai M15 je guna. Okay, dapat Selama ni saya guna D1, H4, H1, N3, N5. Okay. Kalau benda tu yakin dan konsisten, kita dah tahu expectation kepada kita punya sistem tu, gunakan. Okay Ingat, try. Kalau boleh konsisten, try gunakan. Kalau dah konsisten, gunakan apa yang kita selesa. Kalau saya recommendkan lihat setup di daily, entry, tunggu price action di H1. Untuk yang baru-baru ataupun yang nak selesa, senang.
Okey, cikgu kalau H1 keluar pin bar, kat M30 pun sama, gak keluar pin bar. Ah, apa tu soalan? Soalan ke kenyataan? Ha Syakir? Soalan. Okey, kalau H1 keluar pin bar, dekat M30 pun sama gak ke keluar pin bar? Lihatlah, kadang-kadang lihat kat dekat time frame tu kan boleh lihat. Kalau kita nak entry kat M30, tunggu press action dekat M30. Kalau kita lihat dekat H1, tunggu press action dekat H1. Okey. Terpulang. Okey Syakir dapat? Jom. Macam mana tanya, macam mana step-step saya entry saya entry mudah je. Tak susah dan saya berterus terang candlestick pattern ni saya tak guna. Ni terus terang tu yang dia punya topik tu sikit je. Tak dapat nak goreng banyak sebab tak guna. Okey. Segitiga dulu muda-muda adalah. Tapi waktu sekarang dah ada sistem 1 2 3, 1 2 3 tak ada budak lah ni. Okey. Apa yang saya guna? Pertama sekali adalah yang naked chart lah. Saya bagi yang share. Benda yang simple. Sekarang kenapa tak guna? Sebab nak hafal bentuk-bentuk tu semua. Azik, nak guna Azik. Benda asas untuk kita punya knowledge kita kena tahu lah. Sebab nanti kan siapa-siapa nak buka kelas paling tahu lah, senang. Syakir kata dia nak buka kelas kat Melaka. Tu dia nak belajar ni. Okey ni macam ni permainan dia. Saya pertama sekali apa benda yang saya buat? Okey. Pertama adalah saya lihat kepada ni. Mana dia? Benda lah ni. Inilah saya tengok. Apa ni? Market session. Waktu mana yang yang aktif. Itulah yang saya buat. Lihat contoh kalau GBP, Euro dan apa satu lagi? CHF yang aktif, timing. Itu pertama. Okey? Dan waktu bila saya tengok benda lah ni? Selepas habis sejam pertama Zuli punya webinar. Nampak? Kalau tak semua dulu kena buat manual tau. Zuli tak ada payung. Kena buatlah semua sekali. Okey, sentimen hari ni apa benda. Semua kena buat sendiri satu persatu. Sekarang dah guna cheat code. Dah mudah. Nak tahu, ikut sejam pertama. Dia dah bagi dah. Sentimen apa. Okey, fundamental. Itu fundamental tak jarang berubah. Ingat fundamental bukannya setiap hari berubah. Hari ni fundamental tightening, esok easing. Menjadah situ. Dia tak ada macam itu. Dia fundamental sekali je. Apa yang monetary policy, itu sekali. Lepas tu, kita lihat soft data, hard data. Adakah polisi akan berubah? Itu yang kita lihat. Okey? Itu fundamental. Sekali je kita set. Itu boleh buat sendiri. Dan sentimen. Sentimen kita kena tahulah setiap hari ada fundamental tu apa? Fundamental tu apa? Fundamental tu asas. Okey. Okey Hafiz asas. Yang paling asas sekali. Currency trading. Apa asas dia? Nampak? Kita terus belajar tekan buy sell kan? Asas dia apa? Itulah fundamental. Kukuh tiang dia. Mesti kena tahu. Okey, Afiq? Mesti kita kena tahu. Nak buat rumah mesti ada dia punya concrete structure dia. So setiap currency pun ada dia punya fundamental masing-masing. Nak belajar macam mana? Tak apa, slow-slow. Boleh belajar through 3-4 kali ulang webinar Zuli, 3-4 kali round. Webinar rasanya macam Zuli punya webinar, dia apa dia kata? Tak sempat tau nak terangkan semua sekali. Try follow kelas. Afiq KL kan? Pergi kelas Zuli. Minggu ni, minggu ni tak. 25 hari bulan. 25 hari bulan ada Zuli ada buat kelas di KL. Di arah Damansara. Boleh datang. Datang, lepas tu belajarlah betul-betul fundamental tu. Syakir, Zuli punya 25, saya punya 1 hari bulan. 1 hari bulan. Datang 2 kali lah Syakir, KL. Okey, jom sambung. Ni cerita dia. Pertama sekali, lepas tengok sejam pertama Zuli punya cerita, itu untuk saya trade pada hari ni. Okey? Untuk saya trade hari ni, sejam pertama wajib untuk saya lihat. So pukul 2 punya webinar masuk,
Lepas dia habis dia membebel cerita sentimen, baru okey. Bolehlah usah-usah market. Okey. Faham? Lepas tu apa? Saya lihat timing. Timing macam mana? Yang kedua ikut Zuli punya webinar. Itu yang paling mudah lah. Kalau tak kita kena tahu sentimen sendiri. Okey? Kalau tak sempat nak buat apa? Okey, saya ada option. Ni option dia. Yang kedua adalah option yang lain. Kalau tak sempat ikut Zuli punya webinar, saya melihat kepada sini. Okey, apa benda ni? Currency strength. Melihat currency strength. Okey, saya akan ambil 3 yang kuat, 3 yang lemah. Okey, macam hari ni. CAD tadi sebenarnya pada waktu Euro tadi dia di sini. Tetapi dia dah duduk paling lemah pula. Macam okey, macam tak ada peluang je ikat nak sell ni. Tak apa, tapi tunggu dulu. Mungkin dia reject di resistance. Strength apa ni? Kuat sebab lemah. Sebab apa kuat? Sebab apa lemah. Okey? Yang itu. Sentimen kita tahu daripada Zuli punya cerita. Dan sekarang saya padankan siapa kuat, siapa lemah. Untuk hari tu. Okey? Dapat? UJ macam dah boleh bergembira. Tak nak tengok chat UJ. Nanti ramai-ramai tekan. Okey. Okey, yang ni cerita dia. Tadi apa cerita? Ni, padankan yang kuat dan lemah. Sekarang apa? USD. Kita padankan apa? Euro, New Zealand, AUD. Boleh? Ni pada waktu Euro And tadi, yang I'm ni antara yang lemah. glad to hear the Okey, faham response by the Dan Chinese next. government. Lepas saya dah padankan antara 3 kuat dan 3 lemah, buat apa? Baru buka chart. Mana chart? Saya akan buat ni. Ni, apa ni? Melihat market type. Saya melihat apa market type yang kena. Contoh, Euro lemah, USD kuat. Okey, saya akan buka Euro USD. Euro saya nak sell dan USD saya nak buy. Dan pastikan setup time frame kena. Ni, dia downtrend juga. Kalau dia downtrend juga, okey bagus. Itu bermaksud bagus. Itu je. Lepas masuk bagus, sekarang barulah nak applykan apa jenis teknik. Apa jenis technical. Siapa yang dah ada teknik yang dah selesa, gunakan. Tak kisah. Saya akan share yang saya guna. Contoh Euro USD. Kena Euro kita nak sell, USD kita nak buy. Okey, sekarang saya buka H1. Saya nak markingkan kawasan mana tempat saya nak sell dengan kawasan mana saya nak buy. Rasanya tadi dah marking. Nampak? Dah buat preparation. Okey. Dah buat preparation. Sekarang dah sampai ke kawasan yang saya nak lihat. Okey, dapat saya akan tunggu apa? Price sama ada dia reject resistance atas daripada current price. Tadi current price kat bawah sini. Reject dekat atas ni ataupun dia breakout bawah ni. Okey. Kita tunggu candle pukul 9 lagi 5 minit close. Tengok dia keluar candle pula. Candle apa? Okey. Kalau dia keluar candle pin bar, doji, okey. Itu memang cantik. Okey. Dah keluar CRS. Apa kita nak buat? Iman. Jangan senipis kulit bawang macam si Syakir ni. Kerja nak sell je. Candle tak close lagi nak sell. Lepas contoh keluar CRS, kita markingkan 50% daripada body sebelum dia ni. Okey. Tunggu 50% ini. Okey, kalau telah contohnya candle close macam ini dan next candle close di bawah sini. Okey, itu cantik. Tetapi selepas entry sebelum entry, apa benda yang kita kena tahu adalah tempat mana kita nak letak stop loss kita. Okey. Stop loss kita adalah tempat yang penting. Kita tahu letak mana kat stop loss. Pertama adalah kawasan atas ni. Kalau kita nak letak, tetapi dah dekat sangat dengan atas ni. Kalau jarak dia kita boleh terima lagi sehingga atas ini. Okey, sehingga atas ni dalam 50 pip, kita letaklah. Tempat mana price yang kita rasa price tak akan pergi. Okey, kalau saya akan letak di atas sini. Saya akan letak di atas sini. Tunggu price action, tunggu CRS muncul di sini.
Okey. Tunggulah. Lagi 5 minit lagi. Okey. Tunggu candle close. Selepas candle close, saya akan buat apa? Saya akan cuba untuk short di bear candle. Kalau dah short di bear candle, tetapi akan ada sedikit next confirmation yang kita kena buat. Kita kena uruskan. Itu yang susah. Nak uruskan macam mana? Price sampai level bawah ni. Kalau dia tak berjaya tembus ke bawah, saya kena close separuh dan letakkan break even. Okey? Dapat permainan dia macam mana? Okey. Saya akan close separuh kalau dia gagal break bawah sini. Lepas sell. Tak nak payung lagi Syakir. Okey. Tengok dia belum selagi candle tak close, jangan buat apa-apa. Kalau dia dah close atas sini, okey, kawasan sini dah terbatal. Kita tunggu di next level pula. Okey, next level kita lukiskan dia punya kawasan. Okey, kawasan sini kita nak tunggu. Okey, faham next kawasan. Kalau dia close di atas sini, tunggulah lagi 4 minit. 3 minit lagi. Apa candle dia close. Kalau keluar candle macam ni cantik lah. Sebagai pin bar. Okay. Kita tunggu je lah. Next candle dia close bawah. So pukul 10 nanti. Kalau pukul 10 cantik, dia bagi peluang. Cerah masa depan. Boleh lah. Cari peluang. Okay. Yang paling susah adalah nak uruskan. Jangan haloba. Iman kena tinggi. Selalu mengucap. Okay. Lepas entry. Tunggu. Kalau price berjaya breakout, tak apa. Kalau price tak breakout, itu kita kena uruskan. Itu kita kena letak alert, tunggu price action. Okey, dapat? Dapat rakan-rakan? Apa lagi tadi? Eurocat hari ni dapat marking 2. Dia dah sentuh resistance line. Okey, resistance, kawasan resistance dia dah cuit. Dan apa yang kita tunggu? Let's say pukul 10 keluar candle doji ke, pin bar ke, engulfing ke, itu comel. Okey? Sebab jangkaan asal adalah kalau dia breakout saya short. Tetapi price naik pula. Kurang ajar dia naik. Okey? So saya tunggu di resistance level. Okey, kalau di resistance ni apa yang saya buat? Saya tunggu price action. Nak sell dekat mana? Tunggu dulu. Price belum ada tanda-tanda lagi. Cukup tanda, cukup dia punya syarat, baru kita boleh masuk. Stop loss sebelum kita entry. Syarat wajib stop loss di mana? Kalau kita rasa kita nak entry lot yang agak besar, okay, yang tak berapa sesuai dengan diri kita, mungkin kita boleh letak stop loss di sini. Okay, kalau kita rasa okay tak apalah, nak letak lot apa ni kecil sikit, kita boleh letak di atas sini. Kita kira lah jarak daripada contoh kita entry di bawah sini ke atas sini. 70 pip, bawah sini baru 40 pip. Itu terpulang. Dekat mana kita nak buat? Dekat mana kita nak letak stop loss? Okay, ingat stop loss punya rule adalah pertama dekat mana setup kita gagal dan yang kedua adalah dekat mana price tak akan kita rasa price tak akan sampai. Okey? Faham itu je. Saya gunakan hanya support and resistance. Bodoh-bodoh itu je. Okey? Tak ada yang betul-betul payah nak mampus, macam nak meninggal tengok chart. Tengok warna-warni kita punya chart. Tak ada. Punyalah moving average bersilang sama sekali, bentuk pelangi ke apa-apa tak ada. Ini simple saja. Saya punya. Kalau kita faham yang bentuk yang susah-susah, terpulang. Okey, tapi macam biasa yang seperti ditekankan, keep your entry simple and stupid. Okey, faham keep your entry simple and stupid. Rasa macam bodoh je, tapi simple, mudah. Okey, ini dah keluar candle ni, kita tunggu candle next CRS. Okey, ada soalan? Ada pair-pair yang nak dibincangkan? Saya dah cerita berapa? 2 yang saya dah lukis-lukis 2. Okey, cantik candle. Candle cantik. Okey, sekarang kita tunggu apa? Tunggu price close di bawah sini. Okey, ada soalan? Azlan? Ada soalan Azlan? Alhamdulillah tak ada. Oh, ini masih tengah profit ni.
NZD Kanada. Okey, kejap kita lihat. Mana dia punya tu? NZD CAT, NZD CAT. Aha. Okey, pertama adalah kita lihat kepada market structure. Okey, market structure dia masih dia punya turun. Okey. Okey, kalau macam ini saya masih melihat dia senang ceritalah, New Zealand memang saya tak cari peluang untuk buy. Okey, kalau ni di atas saya cari peluang untuk sell lah. Kalau tu markingkan untuk resistance. Okey, try applykan sekali apa sentimen yang kita tahu New Zealand kita cari peluang untuk short dan Canada mungkin kita boleh cari peluang untuk long. Okey, sekarang saya akan markingkan level-level yang saya nak di Renko chart. Okey, markingkan macam dah cantik. Okey, sikit lagi. Ambil kita punya tempat nak conteng-conteng markingkan. Tu satu. Dan next resistance yang mana ada? Okey, dua. Okey. Yang ini ni dekat-dekat semua. Kita tunggu di sini satu. Kita markingkan di sini. Okey. Dan next di bawah sini. Okey. 8670. 8670. Okey, 8670. Pertama dekat 8670. Okey. Okey, apa yang kita boleh buat adalah kita markingkan kawasan sini. Tunggu sikit lagi. Mungkin pukul 8685. Okey, 8685. Okey. Okey, ni kawasan yang saya tunggu. Kalau ni dah cantik, tunggu dia cuit atas sini, masuk kawasan resistant, keluar pin bar ke, keluar apa-apa ke. Okey, yang itu kita tunggu. Lihat kat situ. Next, kawasan yang kita tunggu breakout 8645. 8645. Okey, dan next 8635. 8635. Okey. So, kawasan sini. Okey, faham Yang bawah sekali berapa? 8620. Okey, bawah sekali 8565. Okey. Nampak permainan dia? Apa yang pertama adalah saya tunggu kalau ada berlaku rejection di atas ni kawasan resistant. Sebab NZD saya tak favor untuk long dia ketika ni. Okey, dan mengikut kita lihat chart tadi pun dia tunjukkan ke kanan apa ni sideway. Tetapi kalau kita lihat turun dia begitu drastik semua sekali sebab dia tak cukup syarat. Okey, dia punya indikator tu dia tak cukup apa dia kata? Dia tak cukup dia punya wave tu, counting wave tu. Kalau cukup dia kira wave tu, boleh cukup dia tunjukkan arrow down, arrow menurun. Okey, tengah downtrend. Kita lihat pun dah nampak downtrend. So apa yang saya lihat adalah berlaku rejection di atas sini, keluar price action, marking kita masuk. Okey, itu yang pertama. Ini untuk NZD CAT. Cantik juga ni, kita tunggu apa price action. Okey, ni mantap juga NZD CAT. UJ apa tadi? Gembira sangat. Patutlah. Okey ni untuk USD JPY. GJ. GJ. Okey, kita nampak pattern buat apa tu? Syakir buat apa tu pattern tu? Downtrend Okey, so kita cek peluang untuk apa? Untuk short. Jom kita lukis. Ini rasanya macam. Okey, kejap Kita lukis GBP. Last Lepas tu siapa yang free boleh masuk Zuli punya webinar.
Okey. Okey, yang ini pertama. Yang ini kedua. Okey. Yang ni dekat, kita ambil yang paling bawah. Dan yang ni paling bawah. Okey. So ambil price dia 14075 14.25. 14. Okey, 25. Okey, sini adalah satu kawasan yang kita nak lihat. Okey, faham So itu adalah satu kawasan yang kita nak lihat. Okey, Azlan, terima kasih. Okey, T, terima kasih. Jumpa esok. Esok last. Jangan pergi berkorban dahulu. 14075. 14075. Okey. Dan last kali 440. Okey. Ini apa yang kita nak buat ni? Tunggu price. Ini kalau ikutkan kita hanya dapat kat atas tadi. Ni baru kita marking tadi. MBSting 15 minit, MT4, H1. Okey Ada orang tanya kenapa saya gunakan dekat 15 minit ni. 15 minit ni adalah bacaan untuk ATR. Okey Razi, untuk ATR ni, ATR kita nak letak dekat mana? Itu dia. Dia punya reason. Okey, adakah kita nak letak dekat H1? Sebab kalau Renko ni tak ada time base, dia tak ada masa. Selagi pergerakan tak sampai, dia tak keluar break tu, tak muncul. Okey, faham ini break ni, satu break ni bersamaan 5 pip. Satu warna hijau ni 5 pip. Selagi price tak naik 5 pip, tak keluarlah break tu. Kalau price tak turun ni 5 pip, tak keluarlah break tu Itu dia. Tu nak gunakan ATR. Kalau kita letak kat H1 boleh. Tapi kita tak banyak pilihan. Okey, ni. Dekat H1. Ini dia. Okey. Saya letak di M15 supaya kita ada banyak pilihan. Dia punya tu banyak sikit pilihan untuk kita kat mana kita nak markingkan. Okey. Tu kena pilih lah. Yang kawasan-kawasan yang signifikan. Okay, yang ini GJ. GJ tunggu dia naik dulu. Lepas tu baru keluarkan keluar CRS ke tunggu price action. Di atas sini. Okay, faham ataupun dia breakout di kawasan bawah sini. Kalau dia breakout bawah sini, okay, kita boleh cek peluang untuk short. Okay. Dapat Okay, Syakir. Mantap. Okay, Razi. Okay, siapa ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Dah dah 9-10 minit. Okay. Sebelum kita beraya lusa, esok ada webinar lagi sekali. Last. Esok. Tajuk indikator. Moving average. Kita main moving average, main MACD. Bukan MACD makan. Ni MACD. Okay. Itu dia kita lihat. Tunggu price action. Sabar. Tunggu price action. Apa-apa yang kita boleh tengok. Contoh EuroCAD. Okay. Euro USD. Itu dia. Ni GJ dan NCAD tadi. Kita tunggulah price membuat sesuatu. Tunggu confirmation candle. Ingat rule dia. Buy di bull candle. Sell di bear candle. Okay, rakan-rakan. Tamat. Kita tutup kita punya sesi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Dan saya ucapkan selamat maju jaya. Semoga berjaya semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Akramin, Palani, terima kasih. Okey, Syakir, bagus datang. Diseru dia datang. Okey, Razi, terima kasih. Liu, thank you. Okey, Amirul, Nazwan. Jumpa lagi esok. Okey, Saiful. Mantap. Jumpa lagi esok. Okey, Hafiq, terima kasih banyak.